A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menekan video ini. Nama saya Muhammad Fadil bin Abdullah. Selamat datang ke channel saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu lagi kita di dalam pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulakan pelajaran, marilah sama-sama kita membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, baiklah, hari ini kita tengok dalam tajuk masih lagi tokoh-tokoh Islam Khulafa' Ar-Rasyidin yang ketiga, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan. Okey, jom kita kenali siapakah khalifah yang ketiga ini. Sayyidina Uthman bin Affan, nama penuh beliau ialah Sayyidina Uthman bin Affan bin Abul Aus bin Umayyah. Nama ibu beliau Arwa Kariz bin Rabi'ah bin Habib bin Abdus Syam. Beliau berketurunan Bani Umayyah. Tempat lahir beliau ialah Mekah pada tahun 576 Masihi, iaitu 6 tahun selepas Rasulullah SAW diputerakan. Kalau tengok di sini, Sayyidina Uthman lebih tua lah daripada Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar dulu dilantik sebagai khalifah yang kedua, baru Sayyidina Uthman. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang kaya dan mewah dan mewarisi kekayaan keluarganya. Sayyidina Uthman ini dikenali sebagai seorang hartawan, seorang yang kaya, dan juga beliau memang bijak dalam perniagaan. Beliau digelar sebagai Zun Nurain, iaitu mempunyai dua cahaya. Sayyidina Uthman ini digelar sebagai Zun Nurain, iaitu mempunyai dua cahaya kerana beliau mengahwini dua orang puteri Rasulullah SAW, iaitu Ruqayyah dan juga Ummu Kalsum. Sayyidina Uthman adalah menantu Rasulullah. Sayyidina Uthman telah memerintah negara Islam selama 12 tahun. Ini yang paling lama lah. Sayyidina Uthman yang paling lama memerintah Islam pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Okey, seterusnya kita tengok bagaimanakah Sayyidina Uthman masuk Islam. Bagaimana beliau memeluk Islam. Beliau masuk Islam melalui Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar yang berdakwah kepada beliau dan mengajak beliau untuk masuk Islam. Selepas beliau masuk Islam, beliau sangat aktif dalam usaha dakwah, mengorbankan harta kekayaannya, dapat tentangan oleh kaumnya sendiri. Okey, Sayyidina Uthman ini selepas beliau masuk Islam, beliau sangat aktif menyebarkan dakwah bersama Rasulullah. Dan beliau juga banyak mengorbankan harta kekayaannya. Beliau menyediakan peralatan perang 1/3 daripada tentera Islam pada masa tersebut. Dan juga memberi sumbangan unta, kuda untuk kegunaan perang pada masa tersebut, dan juga 10,000 dirham kepada Rasulullah untuk kegunaan perang pada zaman tersebut. Seterusnya kita tengok perlantikan menjadi khalifah. Bagaimanakah Sayyidina Uthman ini dilantik menjadi khalifah? Pertama sekali iaitu melalui Majlis Syura. Sayyidina Umar sudah menetapkan 6 orang yang layak menggantikan beliau, iaitu untuk menjadi khalifah yang ketiga. Siapa 6 orang tersebut? Ialah Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair Al-Awam,
Abdul Rahman bin Auf dan juga Talhah bin Ubaidillah. Itu 6 orang yang disenaraikan oleh Sayyidina Umar sebelum beliau wafat yang layak menggantikan beliau. Sebulat suara melantik Sayyidina Osman. Jadi ke-6 orang yang dicadangkan oleh Umar ini membuat satu perbincangan antara mereka ini, dan sebulat suara melantik Sayyidina Osman menjadi khalifah yang ketiga. Sahabat ikrar setia, iaitu Bai'atul Kubra di Masjid Nabawi. Ikrar setia ini apabila seseorang khalifah dilantik menjadi khalifah, beliau perlu membuat ikrar setia ataupun berbai'ah. Dilantik pada 644 Masihi bersamaan 23 Hijrah, memerintah selama 12 tahun. Sayyidina Osman memerintah selama 12 tahun. Okey, seterusnya kita tengok akhlak Sayyidina Osman. Akhlak Sayyidina Osman yang pertama sekali ialah mulia. Sayyidina Osman ini salah seorang sahabat yang dijamin masuk syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semasa Rasulullah masih hidup, beliau telah memberitahu bahawa Sayyidina Osman ini adalah orang yang akan masuk syurga selepas beliau syahid, selepas beliau dibunuh. Yang kedua, bijak dalam perniagaan. Sayyidina Osman ini sangat bijak dalam perniagaan. Semasa beliau berhijrah daripada Mekah ke Madinah, beliau meninggalkan semua harta kekayaannya di Mekah pada masa itu. Tidak membawa satu sen pun berhijrah ke Madinah. Tapi bila beliau sampai di Madinah, beliau membuat satu perniagaan dan akhirnya beliau menjadi antara orang yang paling kaya di Madinah pada masa tersebut. Yang ketiga, seorang yang lemah lembut. Sayyidina Osman ini berbeza dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar seorang yang tegas, seorang yang berani, yang garang. Tapi Sayyidina Osman ini dia seorang yang lemah lembut. Bila bercakap dia lemah lembut. Yang keempat, banyak beribadah kepada Allah. Yang kelima, seorang dermawan. Kalau kita tengok daripada Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Sayyidina Osman ini, semuanya ketiga-tiganya merupakan seorang dermawan. Seorang yang suka memberi daripada meminta.